37 eh. Gula, telur, mana yang semalam tu unfuhah tu maksud apa? Kat mana tu? Yang yang minggu lepas tu dia muka surat 37. Kita tengok balik dekat muka surat 37 tu, dan demikian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala hamdalillah rabbil alamin Allahumma bi anbuduna musta'min asrarana wa syul bi i'tibari afkarana wa sallallahu alaihi wasallam hamdalillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung lagi kitab Sabilal Muhtadin. Kita tengok muka surat 37 kan. Kat tengah tu kita ulang balik. Dan demikian lagi suci unfuhah ni apa dia? Air susu yang duduk dalam perut anak kambing yang susuan, ini yang baru menyusu. Anak kambing kecil tu dia nyusu pada mak dia, susu tu masuk dalam perut. Tu anfuhah. Kalau dalam bahasa moden sekali nama dia renet. Kalau orang perempuan tahu, dia buat kek, dia buat roti, dia tambah renet nama dia. Renet ni ada daripada haiwan, haiwan seperti kambing, anak kambing ataupun anak lembu. Jadi kenapa renet ni bagus? Dia ni kalau masuk dalam susu tu akan menjadi susu yang lambat masam. Dia macam pengawet. Nama dia renet. Kalau dia buat kek atau dia tahu kat roti, nampak cantik roti tu, sedap nak makan. Satu bahan. Cuma masalah renet ni, banyakkan dulu orang takut nak makan. Sebab dulu renet ni banyak daripada babi. Anak babi. Nyusu mak dia tu, dia ambil dari situ. Tapi sekarang ni banyakkan renet ni adalah datang daripada bukan kambing lagi, bukan binatang dan bukan tumbuhan, daripada makmal dia buat. So cuma 5% sajalah. Kalau dulu memang betul, jadi ramai orang curiga. Sampai setengah-setengah tu kalau nak makan ni ada apa ni, ada bahan renet ke? Tak nak makan sebab banyak was-was tentang asal dia. Jadi dalam bahasa Arab anfuhah, itu satu susu, bukan susu mula minum, saya salah. Yang minggu lepas tu salah. Dia susu yang anak kambing tu minum, dah masuk dalam perut dia dah. Lepas tu dikeluarkan susu tu, dia ambil susu daripada perut anak kambing tu. Jadi soalannya, susu dah masuk dalam perut, dah sentuh perut, berarti dah najis dalam perut dia tu. Boleh tak ambil itu kita pakai benda ni? Ni yang dibahas ni. Dia kata suci anfuhah tu, suci air susu yang di dalam perut anak kambing yang menyusu. Tapi ada syarat. Syaratnya, jika ada anak kambing tu belum memakan, ia akan yang lain daripada susu. Dia macam kalau budak kecil, anak manusia hanya minum susu ibu dia, maka kencing dia tu, jadi kita kata najis mukhaffafah, ringan. Sebenarnya belajar fiqh ni very scientific. Dia memerlukan kepakaran. Kita ni baca hak yang dah kaji. Kalau kita tengok halus kitab-kitab ni, ulama' kita dulu ni mengkaji binatang, mengkaji bintang, sebab dia nak cari jawapan ni halal tak halal. Maka melibatkan proses saintifik. Benda ni subhanallah, kalau kita tengok, dia tak ada, bukan black and white. Dia kena kaji, dia kena tengok, dia kena buat kajian. Ini yang sekarang ni dunia Islam dah tak ada lah.
Nak halal tak halal. Nak sampai pada halal tak halal tu kena kaji, kena ada ilmu dia, kena ada kaedah dia. Yang ni kita didik budak-budak pondok madrasah ni, mudah-mudahan dia orang faham lah. Tapi kerana momokkan daripada dunia sekarang ni, ilmu pondok ni dianggap ketinggalan zaman. Kalau pelajar-pelajar duduk dalam pondok tu yang third grade, 10 grade lah, grade 10 dah tak pakai dah. Padahal kalau kita tengok ilmu yang dikaji dalam ni, tengok ni, nak menentukan boleh halal tak boleh halal ni, tengok dia punya kajian tu. Depan ni tengok, depan ni saya baca kan, tengok lagi detail lagi. Tapi ilmu macam ni duduk dalam kitab-kitab yang macam ni. Lepas tu kalau tuan-tuan ni ada anak cerdik-cerdik sikit tu, hantar kat pondok, mai bagi saya. Ni hantar yang dah grade F. Mana? Otak setengah tak dipakai dah. Mana nak boleh. Main cerdik sikit. Yang anak kambing jadi syarat dia tu, kalau dia makan hanya susu, belum makan apa melainkan susu je, dan lagi adalah anak kambing tu disembelih, baru kita ambil susu dia tu, baru tak najis. Adapun jika ada ia sudah memakan yang lain daripada susu, dah campur benda lain, atau ada anfuhah itu dia ambil daripada anak kambing yang mati tapi tak sembelih, maka iaitu najis. Sebab apa najis? Sebab mengikut pada mak dia. Mak dia bangkai, dia pun jadi najis. Bangkai najis, yang susu dalam perut dia tu pun najis juga. Itu hukum dia. Nama dia rennet, R-E-N-N-E-T. Kalau orang-orang biasa buat kek, buat kuih, kita ngap je kan. Orang tahulah bahan tu. Dan ikhtilaf ulama' masalah rumah kandang labah-labah, artinya sarang labah-labah. Kata setengah mereka tu suci sarang labah-labah ni, dan kata setengah ulama' najis. Maka kaul yang muktamad bahawasanya dia suci juga sarang labah-labah. Dan demikian lagi ikhtilaf ulama' pada selumu ular dan kala. Selumu ni maknanya bila ular tu saling kulit. Saling kulit, dia punya kulit tanggal tu, yang tanggal tu dia punya selumu. Kala pun dia ada selumu. Selumu kala saya tak kerti macam ni. Tapi kalau ular tu biasa terjumpa kan. Ular ni lama, dia nanti dia sama-sama dia tanggal kulit tu kan. Kulit yang tanggal tu najis tak? Jawapannya najis. Najis kata dia. Setengah kata najis, kata setengah suci. Maka kaul yang muktamad bahawasanya selumu ular dan kala jengking tu najis. Benda ni kena kaji. Kita pun tak nak fikir. Pegangnya najis tak najis. Dan demikian lagi najis bisa ular. Sebab benda dia dalam perut kan. Dalam perut kira muntah. Bisa ular tu. Dan bisa kala jengking. Maka wajib membasuh tempat yang dipatik. Patik itu makna yang dipatuk. Yang dipatuk ular. Dan batas semayang orang kena patuk ular. Itu patuk. Kerana Allah aku bersabar. Padahal tak sah semayang tu. Itu kata bila kita ingat, wah kita terror lah, kita tahan. Padahal dah, kalau ikut fiqh dah batal. Tasawuf kita bagus lah, tasawuf kita tahan, kita nak kerana Allah. Tapi fiqh semayang tak sah. Kerana bisanya itu zahir pada mulutnya. Bisa tu kan zahir, keluar kat mulut tu. Zahir kat mulut. Dan bercampur dengan air liurnya, air liur ular tu. Maka iaitu menajiskan tempat yang dipatuk je tu. Bila ular tu nampak basah tu kan. Dia najis tu. Bersalahan dengan kala jengking. Kalau kena patuk kala jengking, tak wajib basuh tempat yang disengatnya. Dan tak batal semayang orang kena sengat dengan kala jengking ketika semayang. Tahan. Kerana jarumnya yang tempat bisanya masuk ke dalam daging. Jarum tu terus masuk ke dalam. Jadi dia tak dia terus masuk dalam. Ular tak, dia kat luar ni dia dah basah dah. Dia dah keluar bisa sini. Yang dalam-dalam yang kat luar. Kala jengking dia masuk ke dalam. Jadi dah masuk dalam terus.
dah tak ada pada Zuhir ni, maka tak ada najis dah. Tak nampak najis tu termasuk dalam. Gitu kata. Dan tiada keluar bisanya melainkan kemudian daripada masuk jarum. Jarum tu masuk dulu baru bisa tu keluar. Macam suntikan lah. Ke dalam batin daging jua. Dan telah maklumlah bahawasanya najis yang duduk dalam batin itu tiada wajib membasuh dia. Macam darah kan kita ada. Darah najis. Darah tu kat dalam. Lepas tu Quran kata daman masfuha. Darah yang memancut. Darah yang keluar. Masfuha. Dia keluar kat sini najis. Kat dalam. Tak ada boleh. Kalau tidak tak sah sembahyang. Saya tak sembahyang apa? Saya dalam saya ada darah. Itu Dracula dah sah sembahyang. Kita darah dah. Sembahyang dia. Tu pekah kena ngaji. Nak faham kan? Dia. Dan dia kata lagi, dan jika diketahui bisa kala itu Zuhir. Kalau kita tahu, nampak pada hujung jarumnya, dan diketahui bahawa berhubung dengan Zuhir tempat disengatnya, nampak, maka batalah sembahyangnya. Kita dah faham kan? Inilah hasil kalam Syekh Ibn Hajar dalam kitab Syarah Ubab, dalam kalam Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Habis. Dan demikian lagi suci zabat. Zabat artinya apa? Dedes. Dedes tu apa? Minyak, apa dia, minyak wangi kasturi. Kasturi. Haruman kasturi yang datang daripada peluh tenggalung darat. Tenggalung darat tu apa? Civet cat. Civet cat tu apa? Musang pandan. Jenuh mencari apa tenggalung darat. Sebab kita orang bahasa ni, bahasa lama memang tenggalung. Kalau musang lain. Yang kita nampak tu itu tenggalung tu. Yang keluar, dia peluh dia ikut celah paha dia keluar. Betul orang kalau pandai tu dia pacak lidi banyak tu. Bila dia lalu tu melekat peluh dia tu. Keras tu. Dia ambil tu dah. Wangi tu. Macam mana saya tahu? Sebab bilik tidur saya tu atas tu pokok. Selalu kena kencing. Kencing dia wangi. Wangi bau pandan. Tu. Tenggalung darat. Jadi kasturi bau macam minyak, macam daun pandan. Wangian tu, wangi tu. Nama dia kalau dalam kitab panggil dedes. Kita mampu tak faham. Dedes apa dedes? Didih ke? Dedes panggil dia. Kasturi musang. Maksudnya buat wangi lah. Peluh dia tu. Inilah yang masyhur, lagi musyahad, lagi yang kita saksikan, tu yang kita faham. Sebab dia kata waskhun. Waskhun tu makna kotoran. Waskhun, kotoran. Kotoran tu ulama sendiri bila sebut apa ni zabat ni, dia ada dua makna. Ulama pun confuse kadang kita apa maksud zabat. Kata Imam Mawardi, zabat itu ialah laban tenggalung laut. Sudah. Susu. Susu daripada haiwan yang dia boleh dimakan kat laut tapi ada susu dia. Tak tahu. Ini cerita ni saya kaji kat sejam. Mana apa binatang? Tanya orang Arab tak tahu. Binatang duduk kat laut, keluar susu. Susu tu dah yang dia makan zabat. Sudah. Kalau buang alik tu jadi susu masam tu pula tu. Zabat. Orang Arab minum yogurt. Zabat yogurt. Zabat ni. Tu nak bagi makna pun susah. Apa binatang pun tak tahu dah tu. Tapi makanan binatang laut keluar susu. Yang tahu ikan paus je. Dan dimaafkan sedikit daripada bulu tenggalung, bulu musang pandan tu yang termasuk ke dalam dedes. Dedes tu iaitu minyak wangi tu lah. Wangian tu. Sebab kadang-kadang bila dia kena badan dia ada bulu banyak. Bila kita nak ambil benda tu, dia melekatkan bulu-bulu sendiri. Bulu musang tu najis.
Macam tu sampai bila kita nak dapat dedes? Jadi dimaafkanlah kalau sikit. Seperti 3 helai atau kurang. Tetapi yang dibilangkan sedikit itu pada dedes yang diambil daripada berjananya. Kerana dipakai, nak pakai tu kan. Kita ambil benda minyak wangi tu, berjana tu bekas. Kita kumpul dalam bekas kan. Campur bulu-bulu kan kita ambil. Kita ambil, bawa keluar tengok. Ada selai 2. Maaf. Banyak sampai 5-6 helai. Najis. Bukan pada dedes yang tinggal di dalam berjananya. Yang hak dalam tu, kita tak kira. Kita kira yang kita angkat tu. Kita korek, kita keluarkan tu, dia macam beku-beku sikit. Jika ada dedes itu beku, yang tinggal kat dalam tu. Kalau yang dedes tu beku, maka jika diambil sesuatu daripada dedes yang beku dalam berjananya, benda tu dah keras kan, maka ditelik pada dedes yang diambil itu. Jika ada sedikit bulu tenggalung dalamnya, bulu musa pandang tak banyak, sikit, maka iaitu dimaafkan daripadanya. Dan jikalau ada banyak di dalamnya dedes tu, yang dekat kita ambil tu, bulunya, pada satu tempat, maka iaitu tiada dimaafkan, maka hendaklah ia mengambil pula daripada berjananya. Faham ni? Ini bekas. Dalam tu banyak, padahal kita dah kumpul-kumpul, confirm ada bulu je. Entah 20 helai pukul tak tahu. Tapi tak masalah. Sebab benda tu susah nak dielakkan. Sap kita korek. Yang kita korek tu tengok. Berapa dah tu? Ni kalau beku. Ni kalau dedes tu beku. Dia keras. Tengok apa? Okey, 2 helai, ya okey, boleh. Buang tu, boleh pakai. Minyak wangi. Boleh pakai kat badan kita ni. Semayang sah. Kalau ambil, sampai 10 helai sini. Buang, ambil lagi. Cari yang kurang sikit. Hitung yang kat sini, jangan hitung yang kat dalam tu. Hitung dalam tu memang tak dapat dah. Jangan buat, nak buang dalam tu boleh. Sebab nak ambil yang cari yang kurang. Benda tu kecil, halus kan. Nak pandang, nak cari macam mana tu. Nak tengok angkat tu. Adapun jika ada dedes itu cair. Macam mana? Maka hukum dedes yang diambil dan yang tinggal dalam berjana itu satu jua. Kalau dah cair, habis dah. Ni kalau beku, boleh kita tap situ je dah. Itu je dah kita hukum. Kita buang, ambil lagi. Okey, yang ni, dapat sikit air tu, itu boleh pakai. Kalau kita dalam bekas kan. Sebab dia keras, beku. Kalau dia cair, habislah. Hak dalam, hak luar dah sekali lah. Dia macam minyak sapi lah. Minyak sapi yang keras tu. Butter, macam butter kan. Pok, masuk tikus. Kita boleh potong yang bahagian tu je. Bahagian lain boleh pakai lagi. Tapi kalau saya tak buang tu lah. Tapi kalau kau pekah tu, kita buang bahagian tu je dah. Tapi kalau dia cair, habislah satu belanga tu. Sebab dia cair. Kan? Dicampur dengan najis. Okay. Habis. Yang tinggal dalam berjana itu satu jua. Tiada berlain-lainan. Maka jika banyak bulu tenggalung di dalam berjananya itu, maka najis sekaliannya. Dan jika ada ia sedikit dalam 3 helai yang cair ni, maka dimaafkan sekaliannya. Inilah hasil yang tersebut dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Dan demikian lagi suci ulat sutera. Ulat sutera tu, ulat berincas, kan? Dan telurnya pun suci, iaitu yang keluar daripadanya telur. Ulat yang ulat sutera. Telur kepompong tu lah. Telur tu apa korang? Telur tu suci. Ulat tu suci. Demikian lagi suci telur wangi. Apa tu wangi? Lebah madu. Lebah yang menghasilkan madu. Debi. Lebah tu. Bahasa kitab ni wangi. Bukan wangi. Ada telur wangi tu, telur lebah tu apa hukumnya? Telur lebah tu suci.
Dan ulat yang jadi ia daripada telurnya. Jadi lebah ni sebelum dia jadi lebah, dia ulat dulu. Ulat lebah, dia bentuk ulat sebelum dia terbang tu. Ulat lebah ni apa cara hukum dia? Suci. Seperti sekalian ulat-ulat yang lain. Ulat semua suci. Jangan makan. Soal. Adakah bagi wangi itu telur? Atau tiada? Soal pula. Wangi ni, lebah ni bertelur ke? Jawab. Tengok jawapan. Tengok jawapan ulama kita tentang menentukan binatang ni bertelur tak bertelur. Siapa belajar sains, sains haiwan kan, tak tahulah ada tak ada ni. Macam mana ulama kita punya ilmu. Tengok bahawasanya dia kata ada baginya telur. Kerana kata setengah daripada masyayikh bahawasanya haiwan ada kala bertelur, ada kala beranak. Kalau kita kata bertelur tu apa? Reptilia. Kalau beranak, mamalia. Tengok macam mana kita tak tahu yang mana. Maka tiap-tiap haiwan yang nyata jirim daun telinganya. Tiap-tiap haiwan, telinga dia nampak. Kucing nampak telinga dia. Arnab nampak telinga dia. Tiap-tiap haiwan yang nampak daun telinga ni seperti manusia, dan kuda, dan kucing, dan sebarang sebagainya, maka tu beranak. Tiap binatang yang telinga dia nampak, beranak dia tu. Walaupun kita tak tahu binatang tu apa. Dia telinga ni, beranak tu. Tiap-tiap haiwan yang tiada baris, maknanya tiada nyata, jirim daun telinganya, seperti ayam, seperti burung, seperti lalat, dan barang sebagainya, confirm dia bertelur. Bek. Kalau lawa, telinga kan? Telur. Telur. Beranak kan? Beranak sebab dia telinga. Dia ada telinga. Dia ada telinga. Cikgu ada. Dia, mamalia sebab macam mana kita nak tahu? Tengok ada telinga tak? Platypus. Itu yang jarang-jarang lah. Satu-satunya. Tak ada telinga? Subhanallah. Hebat kitab dia. Tak ada telinga? Telur. Ada telinga beranak? Itu hewan laut. Hewan laut. Hewan laut. Menarik ni. Saya kata tu, baca kitab fiqh, tapi macam sains. Macam kitab sains. Macam kita belajar sains tentang hewan. Lepas tu dia kata apa lagi? Seperti tiada beranak, seperti yang musyahad, seperti yang disaksikan. Maka senyata telah berkhabar setengah daripada mereka, segala mereka itu, yang memperiksakan hal telurnya wangi, yakni telur lebah. Katanya adalah didapat telurnya pada tempatnya, seperti lembukat yang halus. Macam kapas lah. Halus tak nampak sangat, lembukat yang halus. Kemudian maka berubah ia hingga jadilah ia ulat. Dia macam kecil-kecil, dia jadi ulat. Tak pasal. Tetapi belum beri bergerak. Bila dia tak bergerak, dia senyap. Kemudian maka bertambah-tambah besarnya. Ulat tu besar. Maka jadilah ia bergerak, boleh bergerak. Kemudian maka jadilah ia berupa dengan anak wangi, rupa anak lebah. Maka hilanglah pula geraknya, hinggalah besar dan keras. Maka bergerak pula jadi wangi. Maksudnya dia bergerak, dia macam mati. Dia bergerak, dia macam mati. Dia besar, dia bergerak balik. Dia keras, siap. Dia sampai masa, terbang. Pelik prosesnya. Proses lebah ni. Soal, adakah halal memakan telur wangi itu? Kalau kita lapar kan, telur lebah. Ingat kitab fiqh, halal makan telur tadi. Dan ulat yang jadi daripada telur tu, boleh makan tak? Atau tiada? Jawab, telah terdahulu perkataan bahawasanya telur yang bercerai daripada haiwan hidup, jikalau daripada haiwan yang tidak dimakan sekalipun, halal lah memakan dia. Boleh makan.
Kaedah itu. Jika tiada memberi mudarat, sama ada kulit itu keras kulitnya atau lembut kulitnya, tak kisah. Maka diketahui daripada demikian itu bahawasanya telur wangi itu, jika tiada ia memberi mudarat, halal memakan dia, selama ada ia lagi bertelur, belum menjadi ulat. Maksudnya dia bentuk telur. Bentuk telur ni. Adapun jika ada telur itu sudah menjadi ulat, jika ada ia belum bergerak sekalipun, haramlah memakan dia, tak boleh makan. Istimewa pula jika dia dah mula bergerak, ulat kan, atau ada ia sudah menjadi anak wangi, tak boleh dah. Maka iaitu nyata haramlah dengan tiada syubhat. Kerana bahawasanya telah dinaskan oleh ulama' atau bahawasanya tiap-tiap ulat, dan jika ada dia itu suci ketika hidupnya sekalipun, haram memakan dia. Ulat itu suci, makan haram. Itu takrif. Dia tak najis, tapi kaedah ulama' nas, ulat haram makan. Adakah ulat tu najis? Tak najis. Dia suci. Dia bukan najis, tapi dia haram makan. Tu. Tak semua benda yang haram makan tu najis lah. Contohnya ni lah, ulat. Ulat tak najis tapi haram makan. Ulat sagu je. Habis. Nampak betul dia kata boleh. Dan demikian lagi wangi dan anaknya yang jadi daripada ulat itu, haramlah memakan dia. Kerana tidak lazim daripada sucinya itu halal memakan dia. Dia suci, makan tak betul halal lagi. Kerana beberapa perkara daripada jenis haiwan dan lainnya yang suci ainnya, tapi haram memakan dia. Dia suci. Kucing suci, makan. Okey, kucing haram. Maka nyatalah daripada tersebut itu bahawasanya barang yang telah diadatkan oleh setengah daripada orang awam daripada memakan ulat yang jadi ia daripada telur wangi, ada orang makan, dan memakan anak wangi yang jadi ia daripada ulat itu, maka iaitu khotok salah yang besar, lagi mungkar, wajib menegah akan dia atas barang siapa yang kuasa ia atasnya. Supaya macam kat Sarawak, dia makan sagu tu buat, dia goreng besar-besar tu. Sagu, ulat sagu. Makan hidup. Ya Allah. Besar gitu. Besar saya pernah tengok ulat pokok tu besar. Belah, wish, besar ni. Tak pondok kan. Wih, first time saya tengok tu. Kalau masak tu mau nampak sedap. Lepas tu, kalau kita tak mengaji fiqh, kita tak tahu mana halal mana haram. Lepas tu kita nak bertasawuf, tak boleh. Man tasawwafa man tasyarra'a walam tasawwaf. Siapa yang bersyarak, dia pandai hukum syarak tapi tak ada tasawuf, walam tasawwaf, faqad tafassaqa, maka dia akan jadi orang yang fasik. Sebab hati dia kotor, benda dia tak suci di hati dia. Wa man tasawwafa, siapa bertasawuf, walam tasyara', tapi tak bersyariat. Tasawuf semua Tuhan, semua Allah. Tengok tikus, sia tikus ni dah mati, boleh bayang. Faqat tazandaqa, maka boleh jatuh pada kafir zindik. Teruk lagi, siapa bertasawuf tak bersyariat boleh jatuh kafir zindik. Siapa bersyariat tak bertasawuf, dosa besar, boleh jatuh dosa orang fasik. Wa man jama'a bainahuma, kata Imam Malik, siapa himpun dua-dua tu, faqat haqqaqa, sungguh dia tahqiq. Jadi kita ngaji ni, kita tahu mana halal mana haram. Kita faham, kita tak keliru, mana jelaskan ilmu tu. Walaupun Tok Guru kita tengok, wah, serban dia 7 kali gunung besar. Wow, hebat bukan ni. Tiba semayang, betul Fatihah tu. Dia macam tu. Bismillah khairil, ilmu kata tak sah semayang ni. Nak cari khilaf, tak ada khilaf dah. Dia khaw pula dah.
Walaupun kita nampak macam pakai wali pun, tapi kalau tak betul, tak betul. Tak ikut. Maknanya kan kalau ada khilaf lah. Ada khilaf tu lain. Yang kita komplain pula, macam Habib Umar kita komplain teruk lah. Umar tu orang alim. Faidatun. Bermula madu yang keluar. Ia daripada wangi tu. Madu tu. Suci ia. Lagi halal memakan dia. Dengan nas. Dia kata dengan nas. Bukan dengan kaedah. Sebab madu ni ulama pun pening. Kalau dia keluar kot mulut, maka jadi muntah. Kalau dia keluar kot buntut, namanya tahi. Dia keluar kot mana? Tengok. Jadi, keluarlah kot mana pun, nas Quran hadis kata halal makan. Nas mengatasi kaedah. Potong semua kaedah. Quran kata boleh minum. Dan ikhtilaf ulama' menyatakan tempat keluarnya. Tengok, ulama' kaji. Dia kajinya kat mana keluar madu tu. Daripada wangi. Kata setengah mereka tu keluar madu tu daripada mulut wangi. Maka iaitu dikecualikan, disisnakkan daripada muntah. Dan kata setengah mereka tu keluar daripada duburnya. Maka iaitu dikecualikan daripada tahi. Semua keluar daripada tu tahi, kecuali madu. Kata setengah mereka tu keluar daripada 2 lubang di bawah sayapnya. Maka iaitu istisnakan daripada najis laban haiwan yang tak dimakan. Dia dah susu pula. Kalau keluar sini, macam susu pula. Susu binatang tak dimakan, haram, najis. Susu kucing, najis. Susu lebah kalau keluar sini, najis, tapi dikecualikan. Jika ada ia seperti laban. Kalaulah ada, jika adalah ia seperti susu. Dan kata setengah mereka itu tidak diketahui hakikat tempat keluarnya daripada wangi. Kerana barang yang telah diriwayatkan, ini menarik ni, bahawasanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam adalah Nabi Allah Sulaiman menghendaki mengenal hakikat tempat keluar madu. Daripada wangi ni mana keluar madu ni. Maka diperbuatkanlah baginya lebah ni tempat daripada kaca. Dia buat kaca. Dia taruh lebah tu, dia tengok kaca. Nampak kan? Dan dimasukkanlah sekalian wangi tu. Lebah tu masuk dalam balang kaca tu. Nampak kan? Ke dalam kaca supaya dilihatnya. Dan diketahuinya. Tetapi keluar madu daripada wangi. Tiba-tiba keluar madu daripada wangi. Maka tiba-tiba dilimpahkan kepada oleh wangi akan sekaliannya keliling kaca itu. Dengan tanah. Hingga tiadalah kelihatan barang dalamnya. Maka tidak diketahui oleh Nabi Allah Sulaiman akan hakikat demikian itu. Cerdik. Waktu dia orang kaji salah satu binatang paling cerdik, lebah. Intelligence itu, dia punya IQ dia tu tinggi. Lepas tu dia ada tarian lebah kan. Kalau orang bagi buat lebah tu orang tahu. Lebah ni dia ada cara dia berhubung, dia pusing-pusing tu ada makna tu. Dia ada bahagian, dia ada squad perang dia, squad menjaga ibu, squad dia ada pasukan tu, squadron dia tu. Oh, lebah ni terror. Kita tak kaji kan. Kita tahu minum je. Lebah ni cerdik, salah satu binatang paling genius. Waktu orang minum madu lebah ni dia cerdas, pantas. Sebab lebah. Nabi Sulaiman pun ditipu kan. Ditutup kaca dia, tak nampak. Tak tahu. Pandai dia, rahsia dia. Keluar ke mana. Syahdan. Jikalau minum wangi akan madu yang kena najis. Lebah tu dia minum madu, madu tu kena najis. Madu tu kena kencing kan. Dia minum madu tu. Yang kena kencing tu. Kemudian maka dikeluarkannya pada tempatnya. Dia ambil, diisap-isap, dia keluar balik tempat dia. Maka iaitu suci. Kerana tiada kita yakinkan yang dikeluarkannya itu pada ain madu yang diminum. Kita tahu yang keluar tu najis tak? Madu apa? Lepas tu ada satu, kata Syekh Hamzah Yusof, lebah ni kenapa rumah dia letak tempat yang tinggi? Sebab dia ni selalu berkhidmat. Lebah ni contoh orang khidmat. Dia khidmat, dia keluarkan madu kan untuk kita makan. Dia keluarkan madu untuk manusia. Maka Allah letak dia tempat tinggi. Kebanyakan lebah tempat dia tinggi lah. Kecuali lebah kelut bawah lah. Lain semua banyak lebah banyak tempat tinggi. Semut, kenapa dia letak di bawah?
Kenapa Allah hina dia? Kena pijak selalu. Sebab sifat dia tamak. Dia tamak macam semua. Maka Allah bala dia, kena pijak selalu. Subhanallah. Tengok. Haiwan pun Allah. Lebah banyak khidmat. Bagi orang makan, bagi. Apa? Dia serve je. Kerja dia berkhidmat. Bagi orang makan madu. Ambil madu bagi. Ambil. Bagi kita makan lah. Lebah tu. Tinggi makamnya. Semut. Habis gula kita semua siapa. Habis semua kita man. Dihina lah dia akan dipijak. Alamul haiwan. Banyak mengajar kita tu. Syahdan. Habis. Kata Ibnu Imad, inilah suatu helah pada mensucikan madu yang kena najis. Macam mana? Madu Allah terkena kencing Allah, terkena tahi pula Allah. Macam mana? Buka tu bagi lebah tu isap. Dia buat, dia keluar kat sini. Dah suci dah. Dah jimat dah. Nak kena buang ni kan? Madu dah susah dapat. Lepas tu macam mana kita nak tahu madu tu suci, madu tu apa ni, tulen tak tulen? Asli tak asli? Orang kata kita kena tengok kalau semut tak datang, tu okey lah tu. Tak ada lah tu, semua bohong tu. Cara nak tahu madu tu asli tak asli satu je, cek sanad dia. Sampai yang panjat pokok tu, siapa yang naik tu. Tapi masa baru ni di Masjid Sending, dia jual madu lah. Ustaz, saya jual madu, ini tukang panjat. Tanya dia. Cakap, ini first time sanad soheh kan. Saya panjat, ni tukang panjat, ni tukang jual. Sini, saya tukang panjat, saya ambil, mau ditolong. Panjat pokok tu. Ni tukang jual. Sanad jelas. Baru tahu asli. Tanya dia siapa banyak pokok ni. Tunjuk orang mana? Mana gambar? Tak tahu lah betul-betul dia panjat. Tinggi juga pokok tu kan. Kena najis. Inilah hasil masalah diambil daripada kitab Tufah dan Syarah Ubab. Dan demikian lagi suci ambar. Ambar ni dari ambar. Ambar ni satu tumbuhan laut. Daripada kerak bumi laut tu. Yang boleh sampai ikan bawah tu. Suatu yang tumbuh di dalam laut, dalam dasar laut tu, ditumbuh kat bawah. Kemudian maka timbul ia dengan dipukul ombak. Habis apa masalah dia? Tengok ni. Dan bukan ambar itu tahi binatang laut, bukan. Bersalahan dengan sangka segala mereka yang menyangka dia. Tetapi, ni, terkadang-kadang ditelan ikan. Kemudian, maka dimuntahkannya ikan akan dia. Maka ambar yang macam tu, yang diyakinkan keadaannya ditelan oleh ikan, lepas tu dia keluar balik, tiada najis ia. Hanya adalah ia suci ainnya. Tetapi kena najis. Sebab benda tu tak rosak. Ambar ni, daun, dia makan, dia telan dalam perut, dia keluar balik. Dia keluar balik tu, dia mutan najis. Ambil air, cuci, dah boleh. Dia pakai dah, dia wangi. Kadang harga dia ribu-ribu kat tu, mahal. Amber. Orang punya wangi tau lah. Yang asli lah tu. Yang asli tu. Suci dengan terbasuh kerana bahasanya ambar itu beku. Bukan benda cair. Tiada berubah dalam perut ikan. Daripada asalnya adalah bandingnya seperti biji yang telah dimuntahkan akan dia oleh binatang. Apabila ada ia masih keras, sekira-kira jika ditanam benda tu banyak tu, tumbuh balik. Macam kopi luwak tu kan. Kopi yang dimakan oleh musang. Musang tu muntahkan balik. Kopi luwak nama dia. Muntah. Berak. Bila dia berak tengok. Masih betul kopi tak? Suci pun. Boleh makan. Maka iaitu mutan najis. Maka menjadi sucilah ia dengan dibasuh. Syahdan wallahu a'lam. Buka kitab. Tak boleh dulu. Ada nak tanya? Campur dengan terkena tahi ke, terkena kencing ke, najis. Binatang lain dia tak ada, ya, terkena. Sayanglah madu kan. Allah.
Guna lebah tu hisap. Lepas tu lebah tu keluarkan balik. Dihisap padu tu, dia keluar. Saya alhamdulillah pengalaman di KL baru ni, saya pergi tempat datin tu, dia buat madu kelulut lah. Pakai kasi yang baju putih tu, dia ambil yang isap tu. Dia tu buka tu, ambil apa sudut. Tengok sikit je. Lepas tu dia okay, Ustaz, this is the madu that you hisap tadi tu. 3 botol. Wah, dia punya rumah ni pakai tu yang sedut tu. Sedut tu. Nampak sikit je. Tapi bila dah kumpul tu, banyak sebotol tu. Kagum nak tengok. Kan? Lebah tu. Lebah kelulut ni. Biasa ikan bau lah. Tapi tak tentu. Ketul. Macam entahlah, rupa macam mana nak cakap pun. Tapi dia ombak bawa dia ke pantai lah tu. Dia terapung lah. Terapung lah. Orang Selai Putih ambil. Mahal. Memang mahal. Sebab benda susah dapat daripada dasar laut. Benda tu memang kalau dapat tu memang bernilai lah. Betul. Bernilai tinggi tu. Saya pun tak nak tengok. Kalau ada contoh dah bagus. Kita benda-benda tak nak. Fiqh ni menarik. Dia buka mata kita tentang ciptaan Allah. Dan hukum-hukum Allah tu. Lagi? Buka kitab Tanur Kuduk. Surah apa? Bukan surah 40. Baris 2 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmi barakatuh. Faidatun. Ini suatu faedah. Sungguhnya mendatangkan bala Allah Ta'ala dengan hikmahnya mengadakan orang fuqara yang tiada sebenarnya mereka itu mengaku diri mereka itu ahli ma'rifah. Ini satu faedah kenapa Allah datangkan balak. Balak ni ada 3. Balak yang pertama kita panggil balak li takrib. Balak li takrib itu balak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Balak li takrib. Macam balak yang kena pada para nabi-nabi, rasul tu, balak li takrib tu bukan balak macam kita ni. Yang kedua balak li takdib. Balak li takdib. Bala yang dikenakan Allah untuk mengajar adab dan menghapuskan dosa. Ini bala kena pada orang fasik macam kita ni. Dosa banyak sangat, dia bala dekat Tuhan, baru sedar. Hapus dosa kita tu. Dan kadang-kadang dosa ni istighfar pun tak ampun, teruk sangat. Kena bala baru hilang. Tu syukur kalau jari terluka lah, kereta kena langgar, alhamdulillah. Kenapa? Bala aku, dosa dah hilang lah. Allah kadang-kadang nak cepat nak menghilangkan dosa satu orang tu, dia bala. Betul, kadang-kadang kita tengok, senang je dia mati. Belum tentu bagus. Nama Tok Guru, sebulan sakit, tercerit-cerit mati. Apa dah dosa dia tu? Dah suzon dah. Padahal sebenarnya Tok Guru ni, kenapa kadang-kadang dia sakit lama boleh mati? Allah nak bersihkan dosa dia tu. Bersih semua tu. Bila dia mati, bersih. Tak ada apa dah. Balik sana kosong dah. Tak ada dosa, tak ada apa dah. Bersih dah. Dah kena semua dah. Dah kifarat kat dunia ni. Itu balak li ta'dib ataupun tahzib nama dia. Yang ketiga, balak li ta'zib. Ain zal yaba. Ta'zib, bala untuk mengazab satu-satu golongan. Macam bala kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Ustaz, tsunami tu bala apa? Tsunami tu 3 dia. Satu bala 3 dia. Bagi orang ahli lah yang kena tsunami tu, naik makam dia.
Bagi orang macam dosa banyak tu, masih hidup lagi, boleh taubat, takdib nama dia. Bagi yang mati, tengah-tengah buat maksiat, zab kena mati terus, takzib nama dia. Satu bala tiga. Satu bala tiga. Yang kita kena mana? Tepuk dada tanya iman. Aku ni yang mana bila ni? Yang mana satu ni? Tengok dia kata apa? Jadi dia kata ni, salah satu hikmah Allah datangkan bala. Bala ni ma min syarrin juz'iyyin, tidaklah daripada kejahatan yang satu, balak yang satu ya, illa yatadammanu, melainkan mengandungilah ia khairan kulian, kebaikan yang menyeluruh, kebaikan yang banyak, hikmah yang banyak. Dia proses dunia macam tu. Kena bala, sabar, belakang dia tu berjuta hikmah, berjuta. Kalau dia sabar, kalau dia faham permainan Tuhan tu. Kalau dia tak faham, dia mengeluh, dia apa, habis. Dia dunia macam tu, dia tak dia bagi terus ya. Dia akan test kita tu sampai senak dah, tak tahu nak pergi mana dah. Tak tahu nak buat apa. Pertolongan datang, terbuka, putus. Dibukakan segala pintu-pintu makrifat itu. Dia kata dia, salah satu faedah bala Allah ni dengan hikmahnya, mengadakan orang mengadakan orang fuqara. Orang fuqara ni yang siapa faham? Fuqara ni orang-orang fakir yang mengaku ahli sufi. Fuqara begitu. Yang tiada sebenar. Dia kata dia fuqara tapi sebenarnya dia bukan fuqara. Fuqara siapa ni? Ahli sufi, kononnya dia ahli sufi lah. Dites oleh Allah dengan bala, nak tengok betul tak betul dia tu. Mengaku dirinya mereka itu ahli makrifah. Kami ahli makrifah. Tengok tasbih kami besar. Tengok kami pakai macam ni. Serban kami ahli makrifah tu. Dites Allah Ta'ala. Betul ke kau ni ahli makrifah? Maka Allah Ta'ala nyatakan dusta mereka itu yang tersembunyi dalam hati mereka itu dengan ujian daripada Allah. Kalau tak diuji tak tahu. Semua orang mengaku dia sufi. Semua orang mengaku dia ahli lah. Ahli ni apa? Datang majlis zikir pakai baju macam ni, pakai serban. Allah. Wah, sufi. Wah. Dosa bersarang ni. Perangai tak ubah dalam tu. Sufi tu. Itu orang panggil mutasawif, berpura-pura sufi. Depan orang, bukan main lagi. Belakang, ikut nafsu. Rokok kau kupuk. Jadi dengan ujian Allah tu, nyatalah dusta mereka itu yang tersembunyi dalam hati mereka itu. Suka kepada dunia. Zikir. Wah, duit datang. Wah. Orang pun boy. Dia pun dah lupa diri dah. Kacau. Jaga tu. Allah nak tengok tu betul ke? Dan berhimpun dengan mereka itu adalah kelakuan dan pakaian mereka itu seperti orang yang tiada suka pada dunia. Bila kita jumpa dia orang tu, wah, perangai dia, kelakuan dia kan, action, pakaian dia macam orang tak suka dunia. Bila kita jamu dia, ni apa ni? Ayam. Saya tak makan ayam. Tak marah. Saya hari ni saya makan nasi putih. Oh, ya ke? Hebat. Padahal tadi dah makan tadi. Depan orang, wah, dunia ni. Cukup sikit. Dan pada hati mereka itu lupa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatakan mereka itu punya hal dan khabar dahulunya. Jadi Allah test, dah ingatkan sufi. Oh, ini rupanya. Dan khabar dahulunya adalah dimangsakan mereka itu ahlillah. Orang cakap, dia ni ahlillah ni, dan hamba yang sebenarnya. Maka keluar mereka itu daripadanya, tak masuk pun, kerana dusta mereka itu. Jadilah seolah-olahnya mereka itu menegahkan orang bersahabat dengan ahlillah dan awliya'nya. Dia tak sedar tu. Bila dia buat perangai macam tu,
Dengan sebab perangai dia macam tu, dia telah menegah orang ni benci pada wali Allah. Alah, pakai tak percaya dah orang serban ni. Orang tekat ni perangai. Tekat. Fobia. Jemaah. Tak mau. Pakai macam tu. Saya tak nak. Kenapa? Dah pengalaman dah. Cukup. Kau nak berjemaah, kau nak bertarekat, kau pergi dah. Jadi, kenapa? Aku dah pengalaman dah. Kau dah tipu. Cakap je. Wah. Jadilah kita yang sufi, yang membohong ni, bertambah dosa lagi. Sebab menyekat orang pergi pada wali Allah yang sebenar. Pada ahlillah yang sebenar. Kerana sikap kita berpura-pura kononnya ahlillah. Lepas tu setengah-setengah ulama' tu larang orang yang tak istiqamah lagi memakai macam ni. Kita pakai ni ada alasan kita lah. Sebab kalau pakai macam ni, tunjuk pakai buruk. Menjadi fitnah pada ahlillah. Fitnah pada orang-orang ahli sufi yang sebenar. Menyebabkan orang jadi benci pula pada sufi. Sebab kita ni, pakai kita ni. Ni kata ni. Allah. Menegahkan orang. Seolah-olah mereka itu menegahkan orang bersahabat pula dengan ahlillah yang sebenar. Aulia yang sebenar, mursyid yang sebenar. Sebab panggil kita, sikap kita menjadi orang yang contoh tak baik. Menunjukkan, mempamerkan sikap guru kita pula. Seolah itulah guru kita. Sebab kita yang buat panggil tu. Panggil kita yang tak elok tu. Kerana bersama-sama kelakuan mereka itu. Kenapa jadi macam tu? Sebab bila tengok kelakuan dia, pakaian dia dah macam syekh lah. Dilihat orang awam pada ketika datang, hal berkata-kata mereka itu seperti ahlillah. Dia tanya, Haji, macam mana kita nak pergi, jadi ke pergi pasar ini? Ya. Allah. Dia punya gaya kan. Sana ada bahaya tu. Jangan pergi. Kita pun, wah, ahlillah. Kita pun, kan? Duduk sebelah dia macam karen. Wah, dia pun perasan. Tu dia. Jadi, berkata-kata mereka itu macam ahlillah. Mengaku mereka itu. Padahal hati mereka itu kosong daripada takut kepada Allah. Allah, ni kita risau. Kalau kita dosa seseorang tak apa, kita jadi penghalang orang ni pergi pada ahlillah sebenar. Dan kita sangat berhajat pada rijalullah. Kita berhajat pada betul-betul mursyid yang sebenar. Tapi kita menjadi hijab pada orang nak pergi pada dia. Dengan perangai kita, dengan akhlak kita, dengan cara kita ni memalukan. Bebek tak salah aku lah. Bebek tak akan seban lah. Perangai kita ni tak mencerminkan orang ahli tariq tu. Orang ahli qaum, ahli fuqara. Tapi kalau kita tengah mujahadah, tak apa, kita pakai kita mujahadah. Kita nak ingatkan diri kita. Itu niat penting tu. Saya guru saya tarbiyah saya ni. Ustaz, kita pakai sorban besar ni tak apa ni. Tak rasa macam riak ke Ustaz? Ini pakaian ahlil maut. Ini zikir maut, ingat mati. Bukan action. Pakaiannya Sultan Osmaniyah tu, kenapa sorban dia besar? Saya pernah tanya tu, masa saya pergi kat makam Sultan Bakpati. Why the turban so big? The turban big because this is their kain kafan. Dia mati, dia akan kapan diri dia tu. Dia siap pakai dah. Sedia untuk mati. Dia orang pergi syahid perang. Dah lama-lama dah kecil dah. Sultan yang ketiga empat dah kecil dah. Okey, biar. Kurang ingat mati. Kita pakai tak tahu sebab apa. Kita pun pakai tak tahu. Pakai kematian ni. Bukan pakai kebesaran, pakai kematian. Ingat nak mati. Ingat nak tinggal dunia. Padahal hati mereka itu kosong daripada takut pada Allah. Sungguh firman Allah Ta'ala, liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Allah. Apa maksud dia tu? Allah. Sungguhnya akan bertanyalah Allah Ta'ala kepada orang yang benar hal mereka itu daripada sebenar perbuatan mereka itu. Allah akan tanya orang kata dia orang tu ahli siddiq dengan perbuatan dia orang tu.
Kau kat dunia ni bukan main ya. Orang jubah sebab kau mengaku orang ahli syirik. Aku nak tengok amal kau sekarang, kata Allah. Habis. Akan Allah tanya orang sadiq daripada sidik mereka itu. Orang ahli ibadat daripada ibadat mereka itu. Orang ahli ilmu daripada ilmu mereka itu. Orang ahli sidik dengan sidik mereka itu. Betul ke? Kau berlaku ni, kau ni benar-benar kerana kebenaran, kerana al-haq atau kerana apa? Ditanya oleh Allah. Apabila adalah orang yang sebenarnya ditanyai hal mereka itu, betapa pula tiada ditanyai orang yang dusta. Ni orang ahli sidik ni, orang betul ni. Orang ahli sidikin, mereka akan disoal oleh Allah. Dicek oleh Allah. Betul tak kebenaran yang kau bawa tu? Apa lagi yang berlakon macam ahli sidik? Yang berlaku jadi dosa ni. Yang betul aja kena tanya. Sebab tu bila hari kiamat besok, bila Allah Ta'ala perintah malaikat tarik neraka Jahannam, waji ayauma idzin bi jahannam tu, digiring tu, para nabi dan rasul bertelekuk, terduduk atas lutut ni, takut. Nabi dan rasul, kita tak salah terterak, takut. Jadi orang sidik ditanya, orang dusta tak tahu dah, dan mengaku tiada sebenarnya. Dusta dan mengaku tapi tak sebenar. Ketahui olehmu bahawasanya suatu yang telah diqadha Allah Ta'ala dan ditakdir Tuhan dan jatuh balak, tiada dapat tiada jatuh ia. Benda kan, kalau kita dah hati-hati, tiba-tiba terjadi. Kita dah hati-hati dah buat perancangan begini, buat perancangan macam ni, jadi juga tu. Walaupun kita menyesal, kita rasa bersalah, kita taktik salah ke benda, hakikatnya benda tu memang dah pasti terjadi. Dia dalam hukum tauhid ni, dia tak sengaja. Tak sengaja ni kita panggil itirari. Sengaja ni panggil ikhtiari. Perbuatan ikhtiari, perbuatan itirari itu pada zahir. Contoh sini, kita panjat pokok. Panjat, pak, jatuh. Sengaja tak? Tak sengaja, jatuh patah tangan. Tapi pada hakikatnya tak sengaja tu sengaja. Sengaja ditakdirkan pada azali. Dan ada hikmah dia. Kita kata tak sengaja tu, zahir lah. Hakikat benda tu memang dah takdir. Ada hikmah lah. Sengaja tak sengaja tu, ada cerita balik tu. Tapi pandang pada ilmu Tuhan, benda tu dah termaktub, pasti terjadi. Tak ada lagi. Benda kalau dah takdir balak tu, kena juga. Buat dah macam mana, kena juga. Kenapa ilmu kenapa benda tu nak kita tahu? Kenapa kita kena tahu tu? Supaya kita tidak menjadi orang yang kecewa 100% apabila sesuatu yang kita buat tu tak jadi seperti mana yang kita nak. Kadang ada satu lagi yang merancang, ada tu, atas tu. Allah, bukan atas tu, Tuhan dekat atas. Allah punya perancangan yang lebih halus dan lebih baik yang kita tak tahu. Kita punya rancangan dah terror dah ni, dah betul dah ni. Ada rancangan Allah tu. Yang ni yang susah ni. Kita kena salah. Dah jadi belum? Dah jadi? Dah jadi tak ada. Cukup. Tak ada. Kalau tak ada. Maka hendaklah engkau sabar. Bila gitu baru datang sabar. Baginya qada Allah Ta'ala. Sabar tu pandang pada qada tu bukan salah tu. Salah tu kita kena betulkan lah. Dosa tu kena taubat lah. Tapi pandang kata dia tu diqada oleh Tuhan, kena sabar. Tak ampun. Kena buat. Sabar. Tanggung. Dan suatu yang tiada ada takdirnya. Kalaulah benda tu tak ada takdir. Takdir memang tak ada. Takkan berlaku. Tiadalah datang kepada engkau. Tak akan jadi. Benda kalau takdir tak akan berlaku, tak berlaku lah. Sebab tu kita ingat ni, kita buat perancangan berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman dan ilmu yang terbatas. Jadi bagus, boleh kita mengikut pengalaman saya, ilmu yang saya ada. Kalau buat macam ni akan jadi macam ni. Kalau buat macam ni akan jadi macam ni. Tapi wallahu a'lam, kalau dikuasa Allah tak macam tu. Kena spare tu. Dia tak boleh, saya dah macam mesti macam tu. Tak boleh. Tak boleh.
Dia kena spare. 1% tu kena ada tu. Mungkin tak jadi macam tu. Mungkin tidak. Gaza sekarang kena keronyok ni. Kira memang habis mati je semua tu. Dah 2 minggu dah. Tak seseorang tak masuk. Nak masuk. Tak habis dah. Wallahualam lah, tapi kita kata kita zahir nampak senang tu. Tak tentu lagi. Tuhan punya kuasa tu. Kerana tentera Islam ni berbanyak kali dia sedikit mengalahkan yang banyak. Jarang banyak mengalahkan sikit. Islam jarang. Dia semua sikit kalah banyak. Bila banyak dia tak menang pula dah. Macam perang Hunain. Sebab dia takjub dengan ramai itu dah tak ada pertolongan Tuhan pula dah. Jadi maknanya kadang-kadang kita sikit memang saja sikit. Memang macam tu pun. Sebab pertolongan itu datang bila ada pengharapan. Pengharapan tu datang bila kita rasa kita tak mampu. Bila kita rasa kita sikit, barulah datang pengharapan. Pengharapan itu akan mendatangkan pertolongan. Kalau pertolongan tak datang, pengharapan yang penuh tu. Macam kita lah, selagi tak terduduk, selagi kita boleh berjalan naik motor tu, naik kereta kita tu, tak ada kita minta tolong Tuhan. Motor dah kena tarik, kereta dah kena tarik, IC pun dah kena tarik, semua tak ada. Baru kau angkat tangan kau. Semua tak ada. Cuma kalau ada, tak nampak kau duduk tu. Tak ada. Maka tiada dah datang pada engkau, maka hendaklah engkau berserahkan pekerjaan engkau itu. Wa ufawwidu amri ilallah. Bila kita dah faham macam tu, balak takkan berlaku, melainkan sudah ditentukan. Perkara yang kita nak takdir perkara takkan datang kalau tidak ditakdirkan. Maka hendaklah engkau serahkan urusan engkau itu kepada Allah Ta'ala. Serah. Maka adalah faedah bila kita menserahkan pekerjaan itu, bila kita serah kepada Allah, tawakal tafwid pada Allah, 2 perkara akan berlaku. Yang pertama, bahawasanya engkau telah mengetahui akan ikhtiar dan memilih itu tiadalah patut ia, melainkan seorang yang mengetahui ia dengan sekalian pekerjaan, bagusnya atau jahatnya. Kita nak buat pilihan, kita orang tanya kan, tuan pilihlah, nak beli yang ni ke, buah ni ke, nak beli ni. Saya tak boleh buat pilihan, saya kena tengok dulu. Betul tak? Tuan nak beli kereta mana? Kereta ni ke kereta ni? Nanti. Saya kena tengok dulu, test dulu. Nanti saya boleh buat pilihan. Orang nak buat pilihan, dia kena tahu. Dia tak boleh main pilih ya. Betul tak? Dia kena tahu. Orang yang dah tahu yang layak membuat pilihan. Orang yang tahu saja yang layak membuat pilihan. Siapa yang tahu? Allah. Al-Alim. Alimul ghaibi wa syahadah Allah. Kalau dia yang paling tahu, dialah yang layak menentukan. Dialah yang paling layak memilih untuk kita apa nak berlaku. Apa nak jadi pada kita ni. Dia paling layak, bukan kita. Kita tahu. Saya tahu Ustaz, 5 tahun lagi saya nak buat hidupah. Ya ke kau tahu tu? Yang kau tahu tu terbatas pengalaman dan apa yang kau nampak hari ni. Kau tak tahu apa 5 tahun lagi nak berlaku. Kalau kau tak tahu 5 tahun aku, siapa yang tahu? Allah. Kalau Allah tahu 5 tahun, 10 tahun lagi apa nak berlaku, kau serahlah kat dia. Kenapa nak serah pada diri kau? Dia tahu. Kau tak tahu. Kau boleh rancang je. Limited. Kita punya penglihatan kita limited. Dia unlimited. Nak mana? Internet nak limited, unlimited. Wah, pandai kalau internet nak unlimited tak Ustaz. Limited susah, dah habis dah. Pandai dia. Dia kalau nak access unlimited. Tapi bila nak buat kerja, yang limited. Tak nak berpegang pada yang unlimited. Allah. Lepas tu kata apa lagi? Jadi faedah pertama, engkau tahu ikhtiar dan milih ni tak patut pada seorang tu, melainkan orang tu memang tahu betul sekalian pekerjaan. Bagus ke, tak bagus ke, jahat ke, tak jahat ke. Sungguhnya engkau tiadalah mengetahui engkau yang demikian itu. Kalau tahu pun terbatas, limited. Misalnya jika berkata engkau kepada orang ahli gunung. Tahu ahli gunung?
Orang suluk kat gunung dah. Ada gunung tu. Orang tu atas gunung kan. Pilih olehmu akan daku. Orang asyik. Orang di gunung ni orang bodoh. Orang di gunung ni orang duduk dekat padang pasir tu. Orang hulu. Cuba kau pilih. Kau nak duit ringgit bagus ke? Ringgit bagus atau jahat? Kau nak mana ni? Kau nak ringgit ke kau nak ni besi ni? Ni besi. Ni duit besi ni. Kau pilih mana satu? Mana ada reti? Dia dalam hutan tu. Atau betul ni? You want dollar or rupiah? No, rupiah 10,000. So, ini apa? $1. $10. Dia tak tahu. Dia nampak ni 10, ni 1,000. Dia pilih 1,000 rupiah. Dia tak tahu kan? Tak salah dia. Dia tak tahu. Dia nak pilih macam mana tu? Ni ringgit. Ni mana nak pilih ni? Cuba pilih mana ni? Kau nak pilih yang mana? Ringgit bagus atau ringgit jahat? Maka tiadalah dapat seorang orang gunung ni, orang tak kerti apa tu, memilih jahat dan bagus ringgit, kerana tiadalah mengetahui ia. Dan jika engkau kata pula kepada orang yang duduk kat negeri, orang bandar, apa lagi orang bandar, bukan ahli tukar wang, kau tanya pula kepada orang yang duduk kat negeri, orang bandar lah, cerdik sikit ni, tapi bukan ahli sorof money changer, bukan tukar wang punya orang, barangkali tiada juga dapat memilih dia. Dia pun tak kerti nilai. 100,000 rupiah. Besar tu. Nak mana? 100,000 rupiah atau 1,000 ringgit? 1,000. Saya tahu lah 1,000, saya tahu 1,000 tahu, saya tahu. 1,000. Yang tadi kira tak tahu. 1,000. Okey, 1,000. 100,000 rupiah. 100,000. 100,000 lagi banyak. Saya pilih ni. Tu orang bandar tu. Pun tertipu juga sebab ilmu dia tak cukup. Dia tahu dah bilang 1, 2, 3, dia tahu. Orang gunung tu kira tak tahu. Dia tahu. Pun tak juga dapat pilih. Melainkan orang yang kerja dekat tukar-menukar wang, kerja dekat tu, money changer tu. Saya mau duit lah. Apa? 1,000 ringgit. I want 1,000 lah. Dia tahu. Dia tahu nilai ni. Dapatlah dia demikian itu. Demikianlah engkau hendak memilih suatu pekerjaan, padahalnya tiadalah engkau tu mengetahui engkau jahat dan bagus. Kau tahu? Mana tu? Ni ada tawaran ni, kerja di Turki. Bagus dah, gaji besar ni. Mana kita tahu? Bagus tak bagus, selamat tak selamat, tak tahu. Mana kita tahu? Pada engkau, maka apabila hilang engkau punya harta, atau datang bala, atau tiada dapat suatu kehendak engkau, maka hendaklah engkau serahkan kepada Allah Ta'ala pekerjaan engkau. Bila harta kita hilang, bala datang, apa yang kau nak tak dapat, kau pun pusing pada kenapa? Orang macam-macam aku buat dah, kenapa tak dapat ni? Kenapa aku kena bala macam ni? Kenapa jadi macam ni? Jangan tanya di sini. Tanya yang maha mengetahui. Alimul ghaibi wa syahadah. Yang tahu dia. Kita tak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami melainkan apa yang kau ajar, apa yang kau ilhamkan. Engkau lah yang maha mengetahui, engkau lah yang maha bijaksana. Jadi maka hendaklah engkau serahkan kepada Allah Ta'ala pekerjaan engkau itu. Maknanya bila kau kena bala susah hati tu kan, yang kau tak faham kenapa kau kena ni, serahkan pada Allah. Balak yang turun ni kau tak faham kan, macam nak buat, serahkan pada Allah. Apa yang nak tak dapat, kenapa tak dapat, jangan cari jawapan, serahkan pada Allah. Sungguhnya memilih ia Allah dengan tadbirnya dan ikhtiarnya yang bagus. Bila kita serah, okey, alhamdulillah, okey, sekarang ni hamba aku sudah menyerahkan pada aku. Allah kata, okey, bagus, bagus dah serah urusan pada aku. Sekarang aku yang akan uruskan. Sebab tu orang kata, berzikir, baca hasbunallah wa ni'mal wakil 200 kali, selesai problem. Kenapa selesai? Hasbunallah ni'mal wakil maknanya kita mengaku cukuplah Allah sebagai pengurus.
Itu sebab zikir itu power. Sebab kita mengaku Allah sebagai sebaik-baik pengurus. Cukup bagi dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dizikirkan tu. Disebut pada lidah. Allah yang maha mendengar. Allah yang maha memerhati. Dia tak bodoh. Okey, kau dah serah pada aku, sekarang aku buat. Kau nak buat tak boleh, tak boleh, sekarang aku buat. Seperti firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah tu. Dan Tuhan engkau menjadikan ia akan sesuatu yang mengetahui ia akan dia yakhluqu ma yasha, menjadikan satu yang dipilih, yang dia nak buat. Dan Tuhan kau lah yang memilih, wa yakhtaru, dialah yang pilih akan sesuatu yang adalah bagi mereka itu kebajikan. Lahumul khiyarah. Khiyarah tu maknanya yang terbaik. Allah yang mencipta apa yang dia nak. Allah yang memilih sesuatu yang terbaik untuk kamu. Itu maksud ayat tu. Dia pilih. Ada orang datang jumpa saya malam tadi. Ustaz, tolonglah, suami saya macam ni marah ini. Saya tak susah hati lah, nak balik tak balik, nak bercerai tak bercerai. Tak apa. Ambil. Beramal hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca ni 70 kali pagi petang buat. Dia pun ikutlah sembahyang semua balik. Lepas tu dia apa? Macam mana? Ustaz, baru pegang tasbih Ustaz. Baru nak baca hasbunallah, dah balik dah. Ustaz buat apa Ustaz? Ini lagi power ni. Kita pun tak habis baca kan. Dia pun dah baca dah sampai dah. Wah, baru niat mau nak baca dah muncul dah. Oh, menangis-nangis minta maaf. Suami minta maaf. Memang jadilah Ustaz. Lain kali saya nak baca 2-3 kali. Tak baca pun dah sampai dah. Tak tahu dah tu. Kebetulan. Hikayatun. Setengah daripada orang soleh. Dah ada cerita. Hikayat maknanya cerita ni. Cerita ni nak bagi faham apa yang telah kita bahas ni. Hikayat. Dia kata apa? Cerita. Setengah daripada orang soleh datang suruh daripada Allah Ta'ala kepadanya. Datang perintah. Dapat ilham, Allah perintah pada orang soleh. Kamu minta apa juga kehendak engkau, nescaya diterima Tuhan. Ada dengar suara. Bisikan. Dia orang beribadatkan ni dapat suara. Dia dapat dengar bisikan malaikat. Bisikan ketuhanan. Hamba-Ku yang soleh, kau minta lah apa saja, akan diberikan Tuhan. Berkata ia, sungguhnya mengetahui Tuhan dengan sekalian yang ada dalam dunia. Senya menyuruh ia kepada seorang hamba-Nya yang tiada mengetahui aku dengan dia, apa jadi bagus ataupun jahat. Jadi pandai pula dia ni. Pandai pula dia menyambut suara tu. Tuhan yang maha mengetahui suruh aku yang tak tahu pula pilih. Aku tak tahu. Dia suruh aku pilih pula apa yang aku nak. Kalau kita dapat peluang macam tu, kita ambil kan. Lepas tu saya suka tengok cerita apa tu? Aladdin tu, Genie. Ya, Genie tu cerita dia dapat tu cerita yang baru tu. Dia dapat tu dia akan minta hajat dah. Tapi semua minta hajat semua out. Dia minta hajat lepas tu dia kena bala. Dia minta hajat lepas tu dia kena. Kan? Jadi cerita Aladdin dengan tu bagus tu. Pengajaran kan. Kita ingat, kalau aku dapat tiba-tiba datang jin datang, apa hajat tu? Kita pun pilih hajat kita. Kita nak itu, nak ini. Lepas tu terlengkup. Dengan hajat kita minta tu kita teruk lagi. Pengajaran besar tu. Maksudnya kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu dalam doa istikharah tu bagus. Anta ta'lam. Engkau lebih mengetahui apakah ini baik untuk dunia aku, akhiratku. Kalau benda tu baik, Allah kau pilih Allah. Bukan kita pilih. Suruh Tuhan, sebab Tuhan yang mengetahui. Kalau kita pandai-pandai pilih, lepas tu kita suruh Tuhan bagi apa kita nak, lepas tu kita marah Tuhan. Ya Allah, aku nak ni, Allah, aku nak ni, Allah, aku nak. Tu dapat. Lepas tu tengok, apa ni Tuhan, kau bagi aku jadi rosak ni. Bukan kau minta itu. Kau minta. Tak ni. Itu dia dapat nak kita ni. Tak habis itu je ni.
Betul dia kata apa? Ada dalam dunia senyum menyuruh pula aku seorang hamba yang tak tahu apa ni. Yang aku minta itu. Tetapi memadalah aku sesuatu yang memilih Tuhanku. Dia kata, tak apalah Tuhan. Aku tak kerti nak pilih. Tapi apa yang kau pilih tu dah aku pilih. Engkau pilih dah. Engkau lebih faham. Sesuatu yang patut bagiku. Ini satu. Yang keduanya. Dan keduanya, faedah. Habis dah. Itu cerita dia. Cerita hamba Allah, hikayat hamba Allah yang faham macam mana nak menyahut kurniaan Allah. Yang kedua, faedah menserahkan sekalian pekerjaan itu kepada Allah Ta'ala. Apa juga engkau kata, stop siap. Teringat pula peristiwa Nabi SAW ketika Isra' wal Mi'raj. Jadi tujuan Allah angkat Rasulullah tu, Allah nak bagi kurnia tu. Allah tengok Nabi sedih, Nabi angkat. Allah tanya, ya Muhammad, apakah yang kau nak? Allah offer tau tanya tu. Kau nak apa? Kau nak apa? Rasulullah kata, ya Allah, engkau telah memberikan kepada Nabi Musa sekian-sekian. Kau jadikan itu khalil kau, sahabat kau. Kau bagikan ini, kau bagikan ini, kau bagi semua ni. Aku ni Muhammad bin Abdullah, hamba-Mu. Aku serahlah padamu apa yang kau nak bagi. Bila dia cakap macam tu, apa dapat? Engkau lah Habibullah. Naik pangkat, jadi Habib. Serah. Serah, tak apalah. Orang lain semua minta dah permintaan. Nabi-Nabi semua minta permintaan, dapat semua. Aku tak nak apa-apa. Aku hamba kau, tak minta macam ni. Aku tak tahu apa nak minta. Terserah kau nak bagi apa. Dapatlah anugerah solat tadi tu. Umat. Solat tu dapat, solat tu terbaik daripada segala-galanya lah. Sebab solat tu bukan ketentuan daripada Rasulullah tu. Bukan Rasulullah pilih tu. Allah yang pilih. Allah pilih terbaik kan? Bukan Rasulullah pilih. Allah pilih. Ya. Apa yang Allah nak bagi ni Allah pilih. Rasulullah tak nak pilih. Okay. Betul kata apa lagi? Dan tu yang kedua. Apa faedah menserahkan segala perjalanan? Faedah kedua. Kepada Allah. Apa juga engkau kata jika seorang laki-laki berkata ia bagi engkau, akulah memperbuat dan menanggung sekalian hajat engkau. Ada orang datang kita kata, kau Ainul, jangan susah, Ustaz akan tanggung rezeki engkau, apa kau nak buat, juga Ali, aku tanggung, makan, minum kau semua tanggung. Kahwin, isteri pun tanggung juga, yang takut, semua tanggung. Kau khidmat je. Maka serahkan olehmu pekerjaan engkau kepada aku. Kau ikut aku cakap. Kau serah. Urusan kau tu semua aku tanggung. Dan bimbanglah engkau berbuat sesuatu yang kau suka. Kau buat apa kau nak, semua ni aku tanggung. Dan sebenarnya sudah mengetahui engkau tiada dusta laki-laki itu. Kau tahu Ustaz kan? Percaya Ustaz tak? Percaya. Kau jangan risau. Duduk yang marasah ni, buatlah apa kau nak buat. Segala makan minum semua aku tanggung. Dan bersangat-sangat kasihnya kepada engkau, telah beberapa kali tiada memperbuat ia suatu pekerjaan, melainkan jadi selamat engkau. Kadang-kadang kau tak buat pun selamat juga. Sebab apa? Sebab Tuhan tu dah jamin dah. Kau buat, kau tak buat, kau duduk sini, aku kan tetap, rezeki kau tetap aku bagi. Keperluan kau tetap aku penuhi. Di beberapa kali kadang kau tak buat, melainkan jadi selamat engkau. Adakah tiada percaya engkau kepadanya? Percaya tak percaya? Percaya dah. Dan dan banyak engkau memuji akan dia. Baguslah Ustaz tu. Baguslah dia tolong. Baguslah dia. Maka jika jatuh perbuatnya tiada mengetahui engkau, jadi selamat. Maka jika jatuh perbuatnya tiada mengetahui engkau, jadi selamat, maka tiada terkejut dan duka cita engkau, kerana percaya dan aman hati engkau dengan tadbirnya. Maksudnya kalau dia buat satu-satu benda pun tak jadi, tak selamat, kau tak terkejut dan kau tak duka cita sebab kau percaya. Mesti ada hikmah tu. Ustaz tu pandai dari tu. Dia buat macam-macam, ada dah sebab tu. Ada je kita takwil tu. Dan ikhtiarnya, kerana engkau mengetahui bahawasanya tiada memperbuat ia bagi engkau melainkan sesuatu yang bagus. Kau percaya kat orang tu kan? Dia buat bagus tu. Dia buat dia tu baik tu. Ada je kita jawab.
Maka apabila adalah pekerjaan dengan seorang hamba Allah Ta'ala yang demikian itu, dengan manusia ni, sanggup kau percaya tu, ikut cakap dia, betapa juga tiada percaya dan tiada menserahkan engkau sekalian pekerjaan engkau kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lagi hebat. Semua dia tahu, semua dia boleh buat. Maka sungguhnya mentadbirkan Allah dan memperbuat ia pekerjaan 7 petala langit, 7 petala bumi dan sekalian alam. Mengetahui ia terlebih daripada orang yang mengetahui tadi tu. Dan kuasa ia daripada sekalian orang yang kuasa. Sangat kasih daripada tiap-tiap orang yang kasih. Kaya ia daripada tiap-tiap orang yang kaya. Maka mentadbir ia, memilih ia bagi engkau dengan sempurna ilmunya. Bagus tadbirnya akan sesuatu yang tiada sampai ilmu engkau dan tidak mendapat faham engkau. Maka janganlah bimbang engkau dengan pekerjaan dunia dan kau serahkan pekerjaan engkau kepada Allah Ta'ala. Dan taklah bimbang engkau berbuat ibadat supaya dapat menolong engkau pada hari kiamat. Dan apabila memilih Tuhan kau pekerjaan jatuh zahirnya jahat, zahir nampak jahat, Allah pilih satu perkara untuk kita yang zahir nampak tak elok. Kita di pulau, kita dipitnah, kita dijadikan Allah macam ni, zahir memang tak elok, Allah pilih. Maka hendaklah engkau suka redha dengan demikian itu, kerana mencuba engkau sabar sebenarnya. Nak tengok kau boleh sabar sejauh mana, setinggi mana kesabaranmu itu, atau kau ni tidak sabar. Maka betapa pula apabila memilihkan ia akan engkau pekerjaan yang selamat pula dah, yang elok pula. Tadi dia pilih yang tak elok, kau sabar. Yang elok, lagilah kau suka, lagilah kau bersyukur. Maka hendaklah engkau fikir itu hikmah. Wabillahi taufiq. Dengan Allah lah taufik pertolongan. Soal, jika ditanya orang adakah wajib bagi Tuhan memperbuat ia akan suatu pekerjaan yang menserahkan hamba itu yang terlebih afdal? Kalau orang tanya, kita dah berserah pada Allah Ta'ala, wajib ke Tuhan buat kat kita benda yang lebih baik? Ni serah dah ni. Tuhan wajib tak Tuhan ni pilih yang baik untuk kita ni, lebih afdal ni? Maka jawab bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala atas hambanya itu perkara mustahil. Tak ada perkara yang wajib pada Allah. Terkadang memperbuat ia dengan hambanya yang patut dan tiada yang afdal. Yang dia buat tu yang patut buat, tapi bukan yang afdal. Hikmah daripadanya senyap mentakdirkan Allah pada satu masa bagi Nabi dan sahabatnya tidur mereka itu sepanjang malam hingga terbit matahari dalam safar mereka itu. Pernah jadi tu. Rasulullah dan sahabat tengah penat sangat, tidur tengah malam, subuh tak sedar. Sampai pukul 8 pagi baru sedar. Mata kita tegak. Rasulullah pun tak sedar. Kan tak elok kan? Tak elok tu. Tak afdal. Adakah Rasulullah dan sahabat tak berserah pada Allah? Serah. Kenapa Allah jadikan macam tu? Ni pengajaran yang paling penting dalam hidup kita ni. Rasulullah tu berserah pada Allah, tiba-tiba Allah biarkan tidur, tak bangun. Apa hikmah dia? Ditakdir Allah hambanya pada seperti hingga luput semayang subuh. Sungguhnya semayang itu afdal daripada tidur. Terkadang ditakdirkan bagi hambanya kaya pada dunia, dan jika fakir itu afdal daripadanya. Kadang-kadang kita nak fakir, kaya pula dah. Kita nak miskin ni, nak ingat Allah ni, dia bagi kaya pula dah. Kerana masuk mereka itu syurga dahulunya daripada orang kaya. Kalau kita jadi fakir, masuk syurga tu. Tapi tak ditakdirkan kita jadi fakir, kita ditakdirkan jadi orang kaya pula. Dan terkadang ditakdirkan bagi mereka itu berbimbang dengan beristeri dan beranak. Dan jika orang yang seorang dirinya berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala tu afdal sekalipun, kita, kenapa tak kahwin ni? Saya memang nak bersungguh-sungguh pada Allah, saya semak lah kan kahwin ni. Ni tak dia kita kahwin pula dah, dengan semak bini pula dah. Apa sudah? Apa ni Allah Ta'ala ni? Aku minta pada Allah, minta doa, nak jadi hamba Allah ni, nak buat ibadat dalam gua ni. Tiba-tiba dia takdir aku ni bini pula dah. Setera-tera bini pula dah. Anak pula 10 pula. Allah. Kira setahun satu jadi je. Beranak berkemik-kemik lah. Macam mana ni? Kita minta nak seorang-seorang ni. Tak ada tu macam ni pula dah. Apakah hikmah? Betul seorang ni. Tak ada jadi. Minta macam tu, dapat macam ni. Minta macam ni, dapat macam tu.
Ini persoalan yang selalu bermain dalam fikiran kotak fikiran kita. Apa jawapannya? Jawapan tak belum lagi ni. Maka jawapan ni, maka bahawasanya Allah Ta'ala memilih dan melihat ia dengan hambanya yang patut berlaku. Bukan yang afdol ikut kita. Yang patut, yang sesuai, yang terbaik untuk kita tu Allah tahu. Seperti orang tukang ubat sakit, memelihara dan memilih ia akan ubat bagi orang sakit yang dikasihnya air syair. Tahu air syair? Syair ni air gandum. Allah rasa ya Allah tahu. Air gandum, syair tu macam Bali, macam dia panjang-panjang. Kalau minum tu nak muntah rasa. Ni dia nak tolong orang sakit ni. Dia baginya air pahit tu untuk menghilangkan penyakit. Dan tidak dipilihnya air gula. Air manisan. Bagilah air kok ke, dia bagi kan. Dia bagi air tu. Dan yang dimaksud bagi hamba itu tujuan apa? Nak terlepas daripada bala dan binasa. Tu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita tu dah tepat dah tu. Yang kita dapat tu, kita tak tahu. Kita ingat kalau kita seorang-seorang tu, kita boleh pergi pada Allah. Kita tak tahu esok kita seorang-seorang tu, apa jadi tak tahu. Kasau seorang-seorang tu. Tu ditakdirkan kita beristeri. Kenapa pula isteri kita teruk macam ni? Dosa kita banyak pula. Nak cepat-cepat. Kita ingat doa Nabi Allah Daud. Dia doa, bini dah 99 lah. Dia doa, ya Allah, aku minta pada engkau ya Allah, seorang isteri, aku minta pada engkau ya Allah, kalau aku ada salah silap ya Allah, biarlah kat dunia ni, jangan kat akhirat. Ditakdirlah Nabi Allah Daud beristeri dengan sejahat-jahat isteri. Pening boleh, macam ni cubaan. Apa ni Allah, aku minta kau, aku nak kat akhirat besok aku tenang, tapi kau bagi aku macam ni pula. Maka menjawab Allah Subhanahu Wa Taala, "Hai Daud, adalah aku berikan kau isteri yang macam ni supaya dia dikiparatkan segala kesalahan-kesalahan kau. Dosa tak ada. Supaya kau balik pada aku esok senang." Tengok jawapan. Yang afdal lain. Yang kita dapat itulah yang patut kita, macam seorang doktor memberikan kita ubat yang paling pahit sekali. Bukan ubat manis, ubat paling pahit sekali. Sedangkan yang afdal tu yang manis lah. Tapi yang patut, yang pahit tu. Bukan dia tak sayang kita, nak tolong kita lah tu. Dan yang dimaksud bagi hamba tu nak lepas pada bala dan binasa, tiada yang afdal. Kita nak lepas pada bala ke nak yang afdal? Nak lepas lah Ustaz. Dan mulia serta dapat celaka. Dan binasa pada akhirnya. Itu kita tak nak. Wallahu a'lam. Itulah jawapan dia. Kenapa Allah Ta'ala kadang-kadang memilih sesuatu yang kita tak afdal. Sebenarnya itulah yang afdal untuk kita. Kerana itulah yang sesuai mengikut ilmu Allah, bukan ilmu kita. Mengikut pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kerana Allah melihat kita ni, tu sampai akhirat tu. Kita nak sedap kat sini je. Tuhan nak bagi kita sedap kat akhirat sana. Nak bersih balik pada Allah, dah tak ada dosa, dah tak ada apa. Maka diberilah hidup yang macam ni. Supaya kat sana besok senang. Baru ni tengok dalam apa tu, Palestin kan. So ayah tengok gambar, dia peluk anak dia. Anak kecil, bapa senyum. Oh, mati berdua. Kita tengok tu, subhanallah. Anak kecil tu mati dalam pelukan. Kita tengok sedih lah. Tu. Tapi di sisi Allah, kalau mengikut cerita orang mati syahid ni, dia sebelum dia nak mati tu, dia dah nampak dah. Dia buka. Dia dah nak mati. Dia ini benda ni split second. Sebelum bom tu jatuh, dia dah nampak dah ke mana dia nak pergi. Bila nyawa dia kena tarik tu, dia dah tak sakit. Dia dah nampak dah tempat syurga dia nak pergi tu. Sekira-kira kalau kita nampak lah apa yang orang nampak tu, malam juga kita berangkat. Saya dah tanya Ustaz Fadil, macam mana malam ni nak balik Jakarta ke balik Gaza? Oh, saya tak sanggup mati Ustaz, tak sanggup. Ya, sebab kita tak nampak. Kalaulah kita nampak apa-apa yang mati syahid dekat Gaza tu, kalau kita nampak apa yang orang nampak tu, yang kita nampak tak afdal kan? Afdalnya diorang selamat, diorang hidup.
Tapi yang dia nak, kalaulah kita nampak apa dia nampak tu, berlari kita nak mati tu. Wallahu a'lam. Ya, tapi kita doa lah. Kat dunia kita doa lah. Tahu ya Allah, alhamdulillah dia orang mati semua, ya Allah. Syukur mati banyak-banyak. Tak ada tu. Dunia kita doa yang afdal lah, yang baik lah. Tapi dalam masa sama pengajaran itu kita kena ambil. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'min asrarana wa syghil bi ni'atibari afkarana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin.